Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Hafizah binti Ahmad Jais, memegang nomor kad metrik D20192090898. Saya akan membentangkan hasil penulisan esei saya bagi subjek HNH 3182 Penghayatan Etika dan Peradaban dengan membahaskan matlamat pembangunan lestari kehidupan di bawah air. Pada 2015, para pemimpin dunia telah diberikan agenda pembangunan lestari 2030 yang dikenali juga sebagai The Sustainable Development Goals, yang terdiri daripada 17 matlamat dan 169 sasaran yang berkaitan yang perlu dicapai pada tahun 2030 dengan mencerminkan visi masa depan yang bercita-cita tinggi untuk bahwa tidak siapa yang akan ditinggalkan. Elemen-elemen ekonomi, sosial, dan alam sekitar bertindak saling menyokong antara satu sama lain dalam mengekalkan kelestarian negara untuk mewujudkan negara yang seimbang merangkumi semua aspek. Matlamat SDG yang ke-14 yaitu kehidupan di bawah air bertujuan untuk memelihara dan menggunakan secara efisien sumber lautan dan marin untuk pembangunan lestari. Menjelang 2020, pengurusan secara lestari untuk melindungi ekosistem lautan dan kawasan pantai bagi mengelakkan kesan teruk, yaitu dengan memperkasakan daya ketahanan serta mengambil tindakan untuk memulihkan bagi mencapai lautan yang sehat dan produktif. Dengan matlamat SDG 14 ini telah membawa kesan positif kepada ekosistem sedia ada, sebagai contoh kecukupan sumber perikanan, tempat asuhan benih, kawasan perlindungan, mencegah daripada hakisan pantai, sumber-sumber ubat-ubatan, aktiviti pelancongan, dan sumber makanan yang cukup untuk penduduk. Di Malaysia, kawasan perlindungan marin ini lebih dikenali sebagai Taman Laut yang sebagai salah satu tarikan utama pelancongan dan pembangunan industri perikanan dan telah membawa kepada terbukanya sektor pekerjaan. Nilai ekonomi bagi salah satu taman laut yang terdapat di Malaysia, sebagai contoh Pulau Redang di Terengganu, telah membawa sebanyak 334 juta pada tahun 2000. Pelbagai langkah yang diambil untuk pembangunan kelestarian hidupan laut ini, sebagai contoh iaitu dengan mengadakan program komunikasi, pendidikan, dan kesedaran awam tentang maklumat biodiversiti marin. Selain itu, pelaksanaan pengurusan yang sistematik dengan menyediakan protokol dan input teknikal bagi mengurangkan keburukan ekosistem laut. Selain itu juga pemulihan terumbu karang yang mengalami kemusnahan perlu dijalankan bagi meningkatkan semula nilai estetikanya. Seterusnya, pemulihan biodiversiti marin yang secara efektif dengan menambahkan lagi taman laut yang sedia ada. Di samping itu, pelan strategi ekonomi biru yang membawa kepada pelindungan secara efektif sumber laut. Namun terdapat juga cabaran bagi pembangunan kelestarian laut ini bagi mengimbangkan keperluan-keperluan pembangunan dan konservasi serta pelestarian kegunaan sumber laut. Misalnya, pencemaran alam sekitar hasil daripada aktiviti perkapalan, kemusnahan ekosistem marin akibat pembangunan, eksploitasi sumber perikanan yang tidak sekata dan sumber-sumber tak sepadan dan pencemaran tak sepadan. Saban hari juga kita mendengar isu kepupusan penyu dan lenyapnya spesies dugong serta isu kepupusan kerang gergasi hasil daripada sikap manusia yang pesimis terhadap alam yang menjadi penyumbang utama kepada masalah kepupusan hidupan marin. Menurut Food and Agriculture Organization, menjelang 2040, tiada lagi sumber perikanan dapat diperolehi sekiranya tiada langkah untuk memastikan pemeliharaan marin yang berkesan. Oleh itu, kesimpulannya, pembangunan yang lestari amat diperlukan bagi hidupan bawah air untuk menjaga sumber hasil laut daripada pupus, agar semua masyarakat dan generasi akan datang dapat menggunakannya bersama-sama. Oleh itu, semua pihak haruslah berganding bahu untuk mengambil tindakan memelihara dan memelihara taman laut yang sedia ada bagi mencapai matlamat pembangunan SDG yang ke-14 ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.